Solat sunat yang seterusnya adalah solat sunat gerhana. Pengertian solat sunat gerhana, matahari atau bulan ataupun solat sunat kusuf atau khusuf. Kusuf dari segi bahasa bermaksud lindungan cahaya matahari sama ada terlindungnya itu dalam bentuk juzuknya atau keseluruhannya. Manakala khusuf pula mutlak digunakan untuk lindungan cahaya bulan secara juzuk ataupun keseluruhannya. Ramai ulama yang menyatakan bahawa kedua kalimah itu boleh digunakan untuk kedua-duanya sekali sama ada gerhana bulan atau matahari. Pensyariatan solat gerhana matahari dan bulan tergolong dalam jenis solat yang disyariatkan kerana bersebab. Dalam solat ini, orang Islam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menghindarkan segala bencana dan mengembalikan cahaya. Seterusnya, hukum solat sunat gerhana. Solat gerhana adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Matahari dan bulan adalah dua daripada tanda keagungan Allah. Gerhana kedua-duanya berlaku bukan disebabkan mati atau hidup seseorang. Apabila gerhana berlaku, kamu hendaklah bersolat, mengetahui dan berdoa sehingga cahaya kelihatan semula. Kedua-dua solat gerhana ini sunat dilakukan secara berjemaah. Waktu solat gerhana. Bagi solat gerhana matahari, waktunya bermula apabila ternyata berlaku gerhana dan berakhir dengan hilangnya gerhana itu dan sehingga jatuh matahari dan gerhana tersebut. Sekiranya gerhana berlaku ketika atau selepas terbenam matahari, maka tidak ada solat gerhana. Kedua, bagi solat gerhana bulan, waktunya bermula apabila ternyata berlakunya gerhana bulan dan berakhir dengan hilang gerhana dan naik matahari. Tidak dikira dengan naik fajar atau jatuhnya pada malam dengan gerhana. Sekiranya berlaku gerhana bulan ketika terbenamnya dan sebelum terbitnya fajar, maka dibolehkan salat. Tapi jika terbenamnya bulan sesudah terbit fajar, maka terdapat dua pendapat, iaitu qaul qadim, tidak ada salat gerhana kerana kekuasaan bulan telah hilang bila terbit fajar subuh. Qaul jadid, ada salat gerhana kerana kekuasaan bulan masih ada sehingga terbit matahari syuruk. Dalam mazhab Syafi'i, dibolehkan bersolat kerana ketika itu berlaku gerhana tersebut adalah waktu tahrim. Waktu tahrim seperti salat selepas subuh, kalau mengikut mazhab Syafi'i dibolehkan. Cara atau kafiat menunaikan solat gerhana ada dua, cara ringkas dan cara yang lebih sempurna. Cara ringkas, solat gerhana dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat seperti solat sunat biasa. Ia adalah yang sekurang-kurangnya. Yang akmalnya dilakukan dengan 2 kali rukuk dan 2 kali qiyam pada setiap satu rakaat dengan tidak dipanjangkan bacaan pada kedua rakaat. Cara yang lebih sempurna dilakukan dengan 2 rakaat dengan 2 rukuk dan qiyam bagi setiap satu rakaat dengan dipanjangkan bacaan kedua-dua rakaat. Lafaz niat solat sunat gerhana matahari, usolli sunatan kusufi raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat gerhana matahari 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lafaz niat solat sunat gerhana bulan, usolli sunatan khusufi raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama, takbiratul ihram, Allahu akbar, membaca doa iftitah, Allahu akbar kabira. Ketiga, membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, membaca surah Al-Fatihah, membaca mana-mana surah yang terlebih afdal adalah surah Al-Baqarah ataupun surah yang lebih kurang panjangnya dengan surah Al-Baqarah. Rukuk dan membaca tasbih kira-kira membaca 1 ayat. Iktidal serta membaca surah Al-Fatihah semula dan membaca surah Al-Imran atau mana-mana surah yang sepanjang dengan dia. Yang ke-8, rukuk dengan membaca tasbih kira-kira membaca 90 ayat. Yang seterusnya, bangun membaca Sami Allahu liman hamidah dari iktidal, kemudian sujud dan membaca tasbih. Duduk antara 2 sujud, sujud kembali, kemudian berdiri ke rakaat kedua. Rakaat kedua pula seperti tadi, membaca surah Al-Fatihah, seterusnya membaca surah An-Nisa atau mana-mana surah. Kemudian selesai membaca surah An-Nisa, rukuk dan membaca tasbih kira-kira membaca 70 ayat semasa rukuk. Bangun iktidal serta membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Al-Ma'idah atau mana-mana surah. Kemudian rukuk semula dengan membaca tasbih kira-kira membaca 50 ayat. Kemudian iktidal membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud dan membaca tasbih. Duduk di antara 2 sujud, sujud kembali, membaca tasyahud akhir dan memberi salam. Selesai solat sunat gerhana. Solat sunat gerhana tidak perlu iqamah, tapi cukup sekadar ucapan as-salatu jami'ah. Solat sunat menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah ketika solat sunat gerhana bulan dan perlahan ketika solat sunat gerhana matahari. Disunatkan mandi untuk solat sunat gerhana seperti hendak solat Jumaat atau solat sunat raya. Setelah selesainya solat sunat gerhana, selesai bagi salam, sunat imam membacakan khutbah walaupun gerhana sudah berakhir. Khutbahnya seperti khutbah hari raya tetapi tidak sunat bertakbir. Isi khutbah hendaklah menyuruh para jemaah bertaubat, bersedekah, memerdekakan hamba, berpuasa, mengingati manusia supaya tidak lalai, jangan leka dengan dunia dan sebagainya. Jika solat itu hanya terdiri dari wanita semata-mata, maka tidak perlu khutbah.
Solat sunat seterusnya adalah solat istisqa ataupun solat memohon hujan. Pengertian solat istisqa ialah solat yang disyariatkan apabila berlaku kemarau. Ia sunat dilakukan apabila ada sebab tersebut dan tidak sunat lagi apabila hujan turun atau mata air mengalir kerana sebab-sebab telah luput. Cara menunaikan solat istisqa. Solat sunat istisqa dilakukan dengan 3 cara, iaitu pertama, sekurang-kurangnya dengan berdoa pada bila-bila masa yang dikehendaki. Kedua, cara yang sederhana iaitu berdoa selepas rukuk pada rakaat yang terakhir solat fardu dan selepas bersolat. Ketiga, cara yang paling sempurna ialah melakukan seperti berikut. Caranya adalah imam atau penolongnya hendaklah meminta orang ramai bersama-sama melakukan perkara-perkara berikut. Pertama, bertaubat dengan sebenar-benarnya, bersedekah kepada fakir miskin, meninggalkan kezaliman dan mendamaikan persengketaan, berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Perkara tersebut sunat dilakukan kerana ia memberi kesan kepada semakbulnya doa sebagaimana yang sabit dalam beberapa hadis yang sahih. Seterusnya, pada puasa hari keempat, imam bersama-sama orang ramai keluar ke kawasan lapang, berpakaian biasa dengan perasaan rendah diri dan bersopan santun, kemudian melakukan solat sunat 2 rakaat seperti solat hari raya. Disunatkan melaungkan as-salatul al-jami'ah tu solah untuk memulakan solat. Lafaz niat solat istisqa adalah sholli sunatan al-istisqa'i raka'ataini imaman ataupun makmum raka'ataini lillahi ta'ala. Dilakukan 2 rakaat seperti solat fardu atau solat lain. Seperti solat raya, selepas membaca doa iftitah, bertakbir sebanyak 2 kali dan diselangi bacaan tasbih bagi rakaat pertama dan 5 kali takbir dan juga selangi dengan tasbih bagi rakaat kedua. Imam sunat menyaringkan suara ketika membaca Al-Fatihah dan surah. Selepas Fatihah, membaca surah Al-A'la dan bagi rakaat pertama dan surah Al-Ghasyiyah bagi rakaat kedua. Selepas salam dan selesai solat, imam atau khatib disunatkan berkhutbah, membaca 2 khutbah. Hari Raya. Khutbah solat istisqa. Apabila selesai bersolat, imam berkhutbah sebagaimana khutbah hari raya. Akan tetapi apabila dia memulakan dengan beristighfar sebanyak 9 kali pada khutbah yang pertama dan sebanyak 7 kali pada khutbah yang kedua bagi ganti pada solat raya. Jika solat raya, kita mulakan dengan takbir, manakala jika solat istisqa, kita memulakan khutbah dengan beristighfar. Setelah berlalu seperti khutbah yang kedua, khatib hendaklah berpaling menghadap kiblat dan membelakangi para jemaah. Seterusnya, khatib perlu mengubah kedudukan selendangnya yang bahagian atas ke bawah dan bahagian bawah ke atas, diikuti dengan bahagian kanan di bawah kiri dan bahagian kiri di bawah kanan. Orang ramai juga sunat membalikkan selendang mereka sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hal ini, sunat bagi khatib memperbanyakkan istighfar, berdoa, bertaubat, merendah diri dan bertawasul dengan orang yang soleh dan yang bertakwa. Itu saja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang jahat datang daripada saya sendiri. Jika ada salah, tolong betulkan dan maafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.